KPM. Jomlah Kalila kita main semula. Jomlah. Tadi saya dah nak menang dah tadi. Awak main catur pandai ya? Biasanya catur ni murid-murid yang bijak je boleh main. Siapa tadi yang menang tadi? Tadi saya dah nak menang dah. Tapi tiba-tiba saya teralih pula. Oh, buah catur tu teralih. Lepas tu tak tahu kat mana letaknya. Yelah, dia kena tepat barulah adil. Habis tu tadi berhenti. Nak main semula. Nanti kalau jatuh lagi macam mana? Itulah, kena ulang semula. Okey, macam ni. Nanti abang cari di kedai. Kalau ada, dengarnya ada satu yang dia ada magnet. Magnet yang macam gam tu ke? Dia macam gam tapi bukan gam sebab dia adalah besi. Jadi magnet tu dia boleh menjadikan buah catur tu melekat pada papan catur. Nak tak? Kalau macam tu nanti abang cerita lagi apa dia magnet. Nak tahu? Kita akan belajar juga nanti magnet ini bahawa dia boleh tarik sesuatu. Ada juga yang tak boleh tarik, ada juga yang tak boleh melekat. Nak tahu? Jom kita ikuti magnet dan kegunaannya. Apa? Dekat buah catur ada magnet? Assalamualaikum, salam sejahtera, what's up everybody? Saya Akmal Nazri sebagai Johan Catur Dunia pada tahun 1921. Okey, saya pasti anda semua tertanya-tanya kan? Cikgu yang akan mengajar kita kali ini di dalam mata pelajaran sains, siapakah? Kalau nak tahu, jom tengok profil guru hari ini. Let's go! Baik, saya pasti anda pun dah tahu dah siapakah guru yang akan mengajar kita kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum itu, saya nak memperkenalkan jurubahasa isyarat kali ini. Tak lain tak bukan, iaitu Cikgu Katie. Cikgu Katie, apa khabar? Sentiasa ceria lah Cikgu Katie kita ni kan. Okey, inilah dia. Anda pun dah lihat dah profil guru kita kali ini. Cikgu Kalimah, apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat, seadanya Amal. Alhamdulillah sihat Cikgu. Katanya Cikgu merupakan Johan bagi catur dunia peringkat Kampung Pisang, ya? Kampung Pisang sebelah Kampung Pisang Tandan. Ya. Cikgu. Ini saya nak tanya Cikgu. Dekat buah catur tu ada magnet? Ya ke Cikgu? Yalah Amal. Rupa-rupanya dalam kehidupan seharian kita ada beberapa yang ada di situ tapi kita tak perasan. Jadi hari ini sebenarnya kita nak cerita pasal magnet yang sebenarnya memainkan peranan dan bila kita kaji barulah lebih menarik sebenarnya. Jadi tunggu apa lagi? Jom kita mulakan kelas kita bagi mata pelajaran sains dengan babnya magnet. Silakan Cikgu. Terima kasih Amal. Dan tadi ada satu situasi murid saya bermain tetapi buah catur tu senang tumbang sebab tak melekat. Sebab itu dicadangkan ada satu ataupun dua permainan yang mempunyai magnet di bawahnya. Ini dia Amal. Itu buah catur yang asal. Cuba Amal tengok buah catur yang bermain dalam ular tu. Yang main dalam ular. Ya betul. Cuba gerakkan. Cuba angkat. Saya angkat Cikgu ya. Ya, buah dadu tu boleh gerak tapi yang warna biru, warna putih tak boleh bergerak sebab dah melekat. Sebab apa Amal? Bawahnya ada magnet. Ya betul. Lah Cikgu. Jadi Amal rupa-rupanya perkara ini sangat penting dalam beberapa situasi. Dan hari ini kita akan belajar berkaitan dengan magnet, bentuk-bentuk magnet Amal dan kegunaannya. Dan akhir sekali kita nak tengok apakah yang boleh ditarik oleh magnet dan ada benda, objek yang tidak boleh ditarik oleh magnet. Cantiklah Cikgu. Jadi Cikgu, apa yang kita boleh tarik menggunakan magnet Cikgu? Okey Amal, untuk makluman dalam situasi yang sebenar, pada umumnya seperti dalam gambar, ibu menunjukkan bahawa peti sejuk ataupun peti ais itu tertutup rapat. Padahal tak berkunci, Amal. Betul juga. Rupa-rupanya ada apa, Amal? Magnet! Ya, berada di sekeliling, di sebalik getah tersebut. Menyebabkan dia bertutup rapat dan kualiti makanan akan terjaga. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, Amal, seperti yang saya sebut tadi, ada dalam kehidupan seharian kita, kan? Apa dia yang kedua ini ialah bagaimana macam tanda nama saya.
Kalau dulu Amal pakai pin, rosak baju saya. Koyak-koyak baju Ya, tu. betul. Tapi menggunakan magnet, dia lebih kemas dan mudah untuk diguna pakai. Dan yang ketiga, juga saya pakai setiap hari ni. Apa Dan dia? yang ketiga ialah bagaimana memudahkan yang saya ada ni. Ada gambar kartun tak, Amal? Amal nak ke? Kejap lagi boleh? Jadi, dia lebih kemas, tertutup dan alatan tersebut tidak mudah dikeluarkan kalau tidak perlu. Jadi, tiga situasi ini ialah dalam kehidupan seorang bapa macam saya tadi, ibu di dapur dan ini anak-anak kita di sekolah, Amal. Cikgu, yang dekat itu pun ada magnet juga. Kotak pensel tu. Di bahagian penutupnya. Okey, Amal. Tadi tengok gambar, tengok situasi. Kali ini, Amal, saya bawakan juga yang ini. Yang ini ialah contoh. Ni, ajaib tak? Ajaib tak? Ajaib tak? Ini sebenarnya ialah pemutar skru, Amal. Tetapi oleh kerana benda ini boleh ditarik oleh magnet yang berada pada pemutar skru, boleh melekat. Magic ke, cikgu? Adakah semua boleh melekat, Amal? Cuba kita dekatkan satu benda yang namanya pembaris kayu. Okey, pembaris kayu. Melekat tak? Okey. Kalau macam tu, kita teruskan lagi. Amal sedia ke untuk saya uji? Terlalu awal untuk uji saya. Tapi saya bersedia, cikgu. Jangan risau. Setiap ujian ada ganjarannya. Tapi dengan syarat, kena yakin. Kalau Amal membuat latihan ini betul semua tanpa bantuan saya, kita bagi hadiah besar. Tapi Kereta jangan ke? risau. Kalau tak lancar, kita beri juga motivasi yang berterusan. Terbaiklah. Jadi untuk itu, Amal, cuba lihat kepada gambar yang sebelah kanan Amal. Kita ada 5 gambar tetapi ada 6 perkara yang Amal kena selesaikan. Kita pergi yang pertama dulu. Amal boleh pilih ataupun kita bacakan yang pertama. Okey, yang pertama ada melekatkan tanda nama pada baju. Yang mana satu nombor satu tu? Yang ini. Okey, Amal boleh tuliskan nombor? Okey, saya tuliskan nombor 1. Amal, kalau dalam kelas murid cukup suka macam ni, berebut-rebut nak jawab. Ya, sebab menunjukkan bahawa murid faham tentang apa yang kita bincangkan. Yang kedua, Amal. Okey, seterusnya sentiasa menunjuk utara pada jarum kompas. Ini dia. Nombor 2. Kompas adalah untuk menentukan arah utara. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Yang ketiga, Amal. Yang ketiga adalah melekat nota kertas pada pintu peti sejuk. Ini dia. Suka sangat hari-hari kita buka peti sejuk. Betul. Okey, ada 3 di sana. 1, 2, 3. Setakat ni alhamdulillah selesai. Tapi belum tahu adakah ia menepati kehendak kita. Seterusnya, Amal. Nombor 4 menutup beg tangan dengan kemas. Ini dia, cikgu, gambarnya. Okey, nombor 4. Nombor 5, Amal. Nombor 5, cikgu. Wow. Okey. Tak apa. Jangan risau, keadaan masih terkawal. Ya, betul. Alang-alang tu kita sambung ni. Nombor 5 menutup peti sejuk dengan rapat. Inilah, cikgu. Ya. Nombor 5. Dan yang terakhir, supaya buah catur melekat pada papan catur. Inilah, cikgu, nombor 6. cikgu cukup suka dengan semangat Amal. Penuh rintangan tetapi cabaran telah pun selesai. Untuk itu, Amal, jom kita tengok apakah jawapan-jawapan yang sepatutnya kita peroleh. 1, sesuai, sama. Betul. Nombor 2, Amal tanda pada yang pegang kompas. Nombor 3, pada nota yang dilekatkan pada peti sejuk. Yang keempat ialah seorang wanita memegang beg tangan supaya tidak terbuka dengan mudah. Yang kelima ialah buah catur yang ada depan ni tapi tak ada magnet. Dalam gambar tu ada magnet. Dan yang keenam, buah catur tu yang kelima tadi adalah pintu peti sejuk. Nampaknya saling tak tumpah. Sama tak, Amal? Samalah, Maka cikgu. dengan itu saya anugerahkan 3 bintang untuk Amal. Tepuk semua sekali sebab tepat. Ini yang paling ceria ialah warna kuning. Amal kumpulkan kalau boleh 3 kali warna kuning nanti. Boleh, terima kasih, cikgu. Ini dah warna kuning. Cikgu, saya tahu kenapa yang kayu ni jatuh, cikgu. Sebab dia tak ada magnet. Ya, betul mungkin. Kita akan teruskan selepas ini. Okey, kita berhenti rehat dulu semasa pasien dalam tahap 1. Kenapa awak tak ada magnet? Kenapa awak jatuh tadi?
Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan tahap 1 bersama dengan saya, Abang Akmal dan juga cikgu kita. Cikgu, kali ini cikgu nak kongsikan apa pula dalam bab magnet, cikgu? Terima kasih, Amal. Kalau tadi kita dah maklum dan tahu kedudukan magnet dalam kehidupan kita, ada yang nampak dengan jelas, ada yang tersembunyi. Sebahagiannya di belakang bahagian benda yang kita nak gunakan tadi. Okey. Dan untuk makluman Akmal dan semua murid-murid, ia sebenarnya terdiri daripada pelbagai bentuk untuk disesuaikan dengan penggunaannya. Oh. Dan mungkin Amal dah tahu bentuk-bentuk asas kan. Jadi seperti juga bentuk asas, kita ada bentuk-bentuk yang kita salarikan dengan magnet-magnet di sekitar kita. Jadi sebagai contoh, kita ambil satu, Amal cuba teka. Okey. Ini apa bentuknya? Macam apa? Itu huruf U. U. U memang satu huruf memang ada dalam alfabet kita. Ya. Jadi U. Yang ini tapi U bengkok sikit. Yang ni susah sikit ni. Itu dipanggil ladang. 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 Ladang ke ladam? Maksud saya ladam, cikgu. Ladam, okey. Baik, untuk maklumat Amal, sebenarnya boleh lihat kepada gambar itu yang saya tunjukkan dalam skrin, Amal. Yang pertama, yang paling mudah kita kesan ialah bar. Bar ni banyak benda, objek yang sama bentuk dengannya. Seperti coklat, seperti pemadam, kan? Jadi Amal kena ingat bar, B-A-R. Yang kedua, silinder. Silinder bentuk macam bateri lah. Iaitu yang makna dia mempunyai satu permukaan rata dan juga satu permukaan yang melengkung. Betul. Dan yang ketiga, ladam yang Amal sebut tadi. Cuma cikgu akan terangkan sedikit sebab ramai murid belum faham tentang ladam itu. Dan yang keempat yang Amal sebut mula-mula tadi, mudah saja. I love you. Tapi ada I. You saja. Yang keempat, yang kelima adalah butang. Macam butang baju kan. Dan bila ada lubang di tengah-tengahnya macam kuih donat, macam kuih keria, itu namanya cincin. Cincin. Saya nak balik kepada magnet ladam tadi. Sebenarnya ladam itu adalah merujuk kepada satu benda besi kebiasaannya yang diletakkan di bahagian tapak kaki kuda. Kuda kan kuat berlari. Dia pergi ke lopak, pergi ke air, pergi ke tanah, pergi ke batu. Kesian tapaknya. Sebab itu, kita letakkan besi di bahagian bawah tapak kaki kuda. Dan begitulah bentuknya. Bukan U. Dia melengkung dan agak tirus di bahagian atasnya. Sebab itulah namanya bentuk ladam. Ada juga yang memanggil ladam kuda. Amal dah faham? Dan yang ada depan saya ini, antaranya ini adalah yang berbentuk cincin. Sebab dia bulat kat tengah. Bila kita gabungkan, dia jadi bentuk silinder. Cikgu boleh angkat satu tak, cikgu? Yang ini, magnet berbentuk cincin. Kita boleh nampak kat tengah-tengahnya. Kepada murid-murid. Itu dia. Yang biasa, yang kita ada, yang U, kemudian yang bar. Untuk itu, sekali lagi, kita uji Akmal. Sama ada Amal, Syahna, faham atau sebaliknya. Jom Akmal. Kali ini tak ada bantuan Akmal. Kita cuma berikan magnet tersebut. Akmal kena tuliskan nama bentuk-bentuk itu. Satu soalan, satu saat Akmal. Silakan Akmal. Satu soalan, satu saat. Sebagai juara dunia tadi. Yalah. Yang ini adalah magnet berbentuk You and I. Wah, nyanyi pula. Betul. Cikgu, saya tulis U saja. Ya, betul. Boleh U saja U. Yang kedua, Amal. Ini cincin. Cincin. Okey, C-I-C-I-N. Walaupun cincin. Hampir sama dengan donat atau keria, kalau ada murid jawab keria, salah Amal. Kita mesti namakan yang kita dah setuju dalam konteks sains. Cincin. Yang ketiga. Yang ni magnet berbentuk apa dia? Butang. Okey. Saya tulis, cikgu. Sudah selesai tiga. Ada tiga lagi. Adakah Amal akan mengulangi kecemerlangan tadi? Kita saksikan. Yang ini baru kita bincang, Amal. Ini magnet berbentuk kuda. Maksud saya ladam. Kuda? Ladam kuda. Tapi kita sebut ladam saja. Betul. L-A-D-A-M. Ladam. Ladam. Bukan ladang. Kenapa dia naik atas? Okey. Yang ini saya tahu, cikgu. Ini magnet yang berbentuk bar. B-A-R. Betul. Okey. B-A
A. Dan yang terakhir, Amal. Silinder. Okey, silinder. Okey, cikgu, tolong eja untuk saya, cikgu. Bermula S, itu saja saya bagi clue. S dan seterusnya. Tak apa. Silinder. Lengkap dah ya? Dah, cikgu, dah siap. Ada yang besar, ada huruf kecil, tak apa. Tapi lah. kalau boleh Amal, biarlah semua sama. Mari kita tengok jawapan Akmal, adakah tepat atau sebaliknya. Adakah Amal dapat mengulangi kecemerlangan tadi? Jom, yang kita pertama, ini paling senang lah. Siap nyanyi lagi. Sombong Amal ni Nyanyi sekali lagi. You tepat. Kena ingat sampai bila dan senang. Sebab cuma satu huruf. Betul, you. Okey, cantik. Satu markah. Tengok tulisan cantik. Sebab ni Amal pun cantik macam tu juga. Okey, saya betulkan tulisan. Yang kedua adalah cincin. Betul ke? Betul. Magnet cincin. Ya. Jadi tepat tak boleh tukar kepada objek lain. Yang ketiga adalah butang. Betul. Nampaknya ada harapan untuk mengulangi kecemerlangan tadi. Cantik. Dan yang ini banyak kita sembang dan bincang tadi, iaitu magnet ladam, magnet bar dan silinder ejaan. Betul ke? Kita tengok, cikgu. Bermula dengan S, berakhir dengan A. Ramai keliru untuk SILI. Hebatlah, memang hebat Akmal sebagai juara dunia. Maka kita beri 6/6, 3 bintang. Maka dengan itu kita beri magnet membawa kecerahan kepada dunia kita. Iaitu 3 bintang magnet warna kuning. Silakan lawan. Ui, macam game show, cikgu. Tadi kita nak teruskan kecemerlangan pada bila masa. Saya lebih bersemangat selepas ini. Iya, jadi tunggu apa lagi? Jom kita nyanyi sama-sama sambil kita berehat. You and I. Semua yang selepas ini dalam tahap 1. Sambunglah, cikgu. Didik TV KPM. You and I dah habis dah. Sekarang ini kita masih lagi menyaksikan tahap 1 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu kita, cikgu. Yang ini kita nak buat apa pula ni, cikgu? Amal, selepas kita tahu tentang bentuk-bentuknya dan kegunaan sebelum itu, kita nak tengok apakah objek ataupun benda yang boleh ditarik oleh magnet tersebut. Seperti contoh, magnet ini boleh menarik paku. Paku diperbuat daripada besi. Betul. Dalam hal ini sebenarnya kita kena bimbing anak-anak dan murid-murid kita pada umumnya, sebab ada yang pertikaikan Amal. Ayah, cikgu, ada paku daripada plastik. Memang ada. Betul. Tetapi secara umumnya paku diperbuat daripada besi dan boleh ditarik oleh magnet. Manakala bahan bukan besi, contohnya pensel tak boleh ditarik oleh magnet. Jadi benda yang boleh ditarik magnet kebiasaannya pada umumnya diperbuat daripada besi. Apa beza besi dengan logam, Amal? Besi dengan logam. Kalau nak tahu, keluarga logam. Tapi bukan logam semua besi. Betul. Besi adalah sebagai logam. Lain-lain ada tak? Besi. Lepas tu besi. Aluminium. Lepas tu aluminium. Ya, emas. Perak. Contoh-contohnya. Gangsa. Tembaga. Tembaga. Baik, macam-macam. Jadi di sekitar kita ada banyak benda yang diperbuat daripada pelbagai sumber asasnya. Betul. Contohnya yang di atas meja kita ada batang aiskrim. Betul. Kita ada pembaris ni, ada pembaris kayu, pembaris plastik, pembaris besi. Sebaik-baiknya murid-murid mesti menyatakan sama ada boleh ditarik ataupun tidak, jenis apa. Kalau pembaris saja umum, ditakuti tadi tidak memberi penerangan yang jelas. Tapi kalau kita tahu bahawa magnet itu memang besi, tak payah magnet besi. Sebegitu. Jadi Amal, kita nak buat pengasingan. Kita ada satu ujian lagi yang terakhir, insya-Allah. Kita nak tentukan 9 objek ini sama ada boleh ditarik ataupun tidak. Menggunakan apa, cikgu? Gunakan apa? Macam inilah, kita anggap bahawa objek ini jatuh.
mungkin di celah longkang dan sebagainya. Okey. Macam mana kita nak mendapatkan? Di situlah nampak sangat fungsi magnet. Amal, macam mana kita nak dapatkan sesuatu yang agak jauh daripada badan kita? Kalau saya, cikgu, saya kaki pancing, saya akan memancing, cikgu. Mancing. Kalau pakai kayu yang tanpa apa-apa, boleh tak agak-agak? Tak boleh. Kan? Tak boleh. Kalau kita kait buah, pakai galah. Betul. Yang ini macam galah jugalah. Tapi sebab aksinya macam nak memancing, kita anggaplah joran. Joran. Amal, ada tak sekitar kita yang boleh kita gunakan? Alah, tak adalah. Ini ada, cikgu. Okey. Jadi nak buat apa tali tu? Boleh ke melekat sendiri ataupun terikat sendiri? Itulah, kalau saya dapat lihat dekat sini kan, yang ada kayu dan juga tali je. Tapi macam mana kita sekitar nak... ni mungkin pemutar skru sesuai tak? Tak boleh, cikgu. Berat sangat. Oh, ni. Apa tu? Magnet cincin. Oh, pandai. Wah. Dah menggunakan kemahiran yang baru kita pelajari. Nak buat macam mana tu? Kita ikat menggunakan tali. Lepas tu kita angkatlah bahan yang jatuh kat longkang Dalam tu. kurikulum sangat membantu sebab kemahiran mengikat ada kan Amal? Silakan Amal. Ada, cikgu. Nampak sangat cekapnya tu. Okey. Tak sabar ni Amal. Sambil-sambil saya ikat ni, cikgu, kan, sebenarnya saya tak sabar nak dapatkan ganjaran yang warna kuning tu, cikgu. Amal. Itulah joran sebenar. Joran sebenar tu. Tapi kalau mata kail tak sesuai. Amal menggunakan magnet. Jadi kita tukar. Kita tukar. Supaya jadi. Nampak? Jadi sebenarnya Amal, kita cuba dengan pelbagai cara. Ini yang kita fikirkan boleh membezakan antara bahan magnet dengan bukan magnet. Amal dah bersedia? Dah, cikgu. Saya pernah ikat. Saya bantulah Amal. Saya bantu. Okey. Kalau di tempatnya saya akan tanda tick ataupun kita akan tanda right. Betul tu, cikgu. Sambil-sambil saya nak tu kan, cikgu, kan. Nak beritahu kepada anda semua, aktiviti ini memang cukup seronok tau. Kalau kita buat dengan seluruh ahli keluarga di rumah, betul tak, cikgu, kan? Ya, betul. Dan Cuma juga berhati-hati Amal, ada benda yang agak berbahaya, tajam, contohnya seperti penutup botol yang zinc tu. Kemudian seperti pin baju juga sedikit bahaya, juga skru. Kalau pembaris tidak mengapalah. Silakan Amal, mungkin boleh kita Amal. Okey. Bayangkan kita memancing ikan. Okey. Ni kena campak betul-betul ni. Oh, campak. Okey. Oh, macam banyak pengalaman lah kan? Ya, saya suka memancing, cikgu. Biasa memancing kat pasar silakan. Saya nak ambil yang tu, batang aiskrim. Batang aiskrim, kayu aiskrim. Okey, saya ambil dulu, tengok. Boleh? 1, 2, 3. Boleh. Kita boleh. Ke magnet tak ada kuasa? Jarang lah, cikgu. Kita teruskan yang kedua, butang yang kecil tu. Butang plastik. Yang ni. ujung, ya. Harap-harap dia naik lah. Harap-harap dia melekat. Kena yang bawah. Apa tu? Penutup botol logam. Menarik. Ya. Okey, dah ada satu. Cikgu, lain. saya pun tertangkap juga yang itu, cikgu. Pin baju. Pin baju, bukan ikan Pin baju. Oh, dia menarik juga. Adalah memang. Bermakna magnet memang berfungsi. Betul. Okey, saya nak cuba nak tangkap ni, cikgu. Butang kecil tu, cikgu. Tak ada apa-apa, cikgu. Sebab kebiasaannya butang ni memang bukan besi. Okey. Mungkin ada lagi yang boleh kita pancing, Amal? Saya nak pancing ni, cikgu. Guli. Tak ada pun, cikgu. Dia boleh bergulik. Tak seterusnya pun. pembaris plastik tu. Pembaris plastik pun dia tak melekat, cikgu. Tak boleh juga Agaknya dua saja. Terikut. Apa tu? Skru. Skru nampaknya boleh. Okey. Yang mana kita belum cuba? Yang besar. Gam. Yang itu gam. Gam, kita cuba. Sepatutnya gam melekat kan? Tapi tak melekat ya. Tak boleh pun. Dan yang terakhir? Ya. Tak boleh, cikgu. Tak boleh Dah cuba banyak kali. Kita cuba yang terakhir ni, cikgu. Magnet bar. Perhatikan betul-betul. Saya buat slow motion. Jumpa magnet agak-agak apa jadi? Sap. Wah, dapat hasil lagi lumayan. Maka satu yang kita belum tanda ialah magnet bar. Bagi pihak Amal bukan saya ni Yang ni tak boleh menarik, tidak menarik, pemadam tidak menarik, pembaris plastik tidak menarik, guli juga tidak menarik. Jadi cikgu, inilah hasil tangkapan saya pada hari ini. Belum tentu lagi. Adakah ia betul dan tepat? Amal, jom kita tengok hasilnya. Dan untuk makluman,
aktiviti ini sangat menarik bagi murid di sekolah. Betul. Berebut-rebut amal. Cuma kita pastikan mesti berhema, mesti berbaris, ikut giliran dan ada toleransi dalam kalangan murid-murid. Betul. Jadi joran bermain ini boleh buat aktiviti tapi tak boleh pergi sungai lah Amal. Ikan tu dibawa dari besi ke cikgu kan? Ya. Mana ada. Jom kita tengok Amal. Okey. Jawapan kita selari ataupun tidak? Mari. Maka dengan itu katang kayu aiskrim nampaknya sama, butang plastik sama ke? Sama. Oh, sama juga. Skru Sama. okey, pemadam, magnet bar, pembaris plastik, guli, pin baju, penutup botol logam. Macam dirancanglah Akmal. Ya. Maka dengan itu saya anugerahkan sebagai guru saya bangga mempunyai murid seperti Akmal. Kita beri warna kuning yang paling ceria. Silakan satu lagi Akmal, 3 kuning. Baiklah, itulah dia untuk orang kata yang apa yang kita belajar kali ini cikgu kan? Mengenai magnet. Cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu. Tapi sebelum tu mungkin cikgu juga boleh berikan pentaksiran keseluruhan kepada murid yang cukup pintar ini cikgu. Silakan. Untuk itu pada masa yang sama semangat perlu diteruskan. Kalau gagal kita memotivasikan diri. Tetapi yang ini sempurna, bijak dan menjadi motivasi untuk proses akan datang. Terbaik. Dan kalau mereka nak buat bahan rujukan kat mana cikgu? Portal boleh mana? Boleh pergi layari portal Delima, boleh rujuk kepada guru, pusat sumber dan jangan lupa Didik TV. Ya, baik, terima kasih kepada anda semua sekali lagi dan tak lupa juga kepada guru yang hebat kita Cikgu Kalimi dan juru bahasa kita Cikgu Katie. Baik, kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri, saya nak sambung pancing. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye, terima kasih. Cikgu, saya nak pancing apa lagi ni cikgu? Silakan. Macam biasa memancing je. Ikan di laut.